Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummata wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah pada hari Ahad ini kita dapat bertemu pada jam 11 pagi untuk sama-sama mempelajari kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah memberikan kepada kita kebaikan yang berterusan dalam mendalami kitab ini dan juga kitab-kitab yang mendekatkan kita kepada pengetahuan terhadap Allah, Rasul dan juga agama Islam biiznillah. Dan saya mohon kemaafan kerana pada hari Ahad lepas kita hanya sempat bersiaran sekitar 20 saat lebih kurang begitu je. Sebab rupanya masalah internet yang sangat teruk di kawasan yang saya ketika itu berada. Maknanya selepas ni saya kena lebih berhati-hatilah untuk memilih sebarang lokasi, takut lokasi yang saya berada di situ tidak sesuai untuk mengadakan kelas, menyebabkan minggu lepas kita sempat bersiaran 20 saat, lepas tu putus internet dan terus putus sampai habis. Jadi saya mohon kemaafan di atas kesulitan yang berlaku bagi mereka yang telah mengikuti. Jadi hari ini kita ulang kembali apa yang ingin kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu masih kita berada pada tajuk at-ta'arud wa tarjih. Apabila hadis-hadis Rasulullah saling bertembung antara satu sama lain secara zahir, atau apabila ayat-ayat Al-Quran bertembung secara zahir, atau apabila ayat Al-Quran dan juga hadis seakan-akan bertembung secara zahir. Saya sebut secara zahir kerana tidak berlaku pertembungan pada hakiki, tidak bertembung hakikatnya antara firman Allah dengan firman Allah, antara sabdaan Nabi dengan sabdaan Nabi yang lain. Begitu juga di antara firman Allah dengan sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun secara realiti para mujtahid mendapati ada pertembungan yang dilihat secara mata kasar terhadap dalil-dalil fiqh. Maka ketika itu di dalam ilmu usul fiqh dibincangkan apakah yang perlu dilakukan oleh si mujtahid dalam mereka mengamalkan atau dalam mereka ingin mengeluarkan hukum hakam daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila mereka menemui fenomena pertembungan secara zahir antara dalil dengan dalil, maka akan ada satu tajuk khusus yang membincangkan apakah sikap yang perlu dilakukan oleh para mujtahid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan pertemuan sebelum ini kita telah membicarakan sekiranya dalil yang saling bertembung itu, maknanya sekurang-kurangnya dua dalil lah, tak semestinya dua, mungkin 3, 4, 5 ikutlah. Ikut apa yang berlaku secara realiti. Katakan ada dua dalil yang bertembung, dan perbahasan yang sebelum ini kita telah bincangkan kalau dua dalil itu kedua-duanya am, apa yang perlu dilakukan. Dan kita juga telah masuk kepada perbincangan kalau kedua-dua dalil itu khas, maknanya kedua-duanya memiliki kalimah khas di dalam dalil tersebut. Setiap satu dalil adalah khas dan bertembung dengan satu dalil lain yang juga khas. Maka telah kita bincangkan sebelum ini, sekiranya mampu untuk kita gabungkan di antara kedua-dua dalil, iaitu dengan kita mengatakan dalil yang pertama contohnya merujuk kepada satu situasi, manakala dalil yang kedua merujuk kepada situasi yang lain, bukan merujuk kepada situasi yang sama, maka ketika itu hendaklah kita mengambil sikap, ataupun para mujtahid hendaklah mengambil sikap untuk mengkhususkan setiap hadis kepada satu peristiwa tertentu, satu peristiwa tertentu, satu situasi tertentu. Dan kita telah mendatangkan contoh kalau sebelum ini, kalau kedua-duanya khas,
dan boleh untuk diletakkan setiap satu dalil itu merujuk kepada situasi, iaitu pada isu ada hadis Rasulullah membasuh kedua kaki baginda sewaktu berwuduk, ada hadis yang Nabi hanya merenjis kaki baginda sewaktu berwuduk, dan kedua-dua hadis itu adalah khas kerana menceritakan perbuatan Nabi itu adalah khas, dia tidak mengandungi unsur umum kerana umum adalah sifat bagi ucapan, bukan sifat bagi perbuatan. Okey. Jadi telah kita bincangkan sebelum ini, dan kita juga telah diberitahu oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki menerusi huraian beliau terhadap kitab Syarhul Jalalil Mahalli rahimahullah, kalau kedua-dua dalil khas itu tidak mampu untuk kita gabungkan, iaitu si mujtahid tidak mendapati apakah situasi khusus untuk hadis yang pertama contohnya, dan apakah pula situasi khusus untuk hadis yang kedua. Mereka cuba mencarinya namun tidak mendapatinya. Contohnya yang telah kita bincangkan sebelum ini, Rasulullah pernah ditanya, apakah yang boleh dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya yang sedang dalam keuzuran ketika datang bulan. Maka Rasulullah kata apa saja yang berada di atas kain, iaitu bermula daripada pusat naik sampai ke kepala, itu saja yang dibenarkan. Lalu datang pula satu hadis khas juga yang menyatakan lakukanlah semua perkara, melainkan hanya yang tidak boleh dilakukan adalah persetubuhan. Maka ini menunjukkan si suami boleh melakukan apa saja ke atas isteri yang sedang dalam keuzuran ketika datang haid, melainkan hanya tidak boleh dilakukan persetubuhan sahaja. Lalu bertembunglah di antara dua hadis ini, pada kawasan sebagai contoh disebut dalam kitab Qurratul Ain ini, iaitu pada kawasan yang berada di bawah pusat tetapi tidak pada kemaluan. Sebagai contoh macam peha. Boleh tak si suami berseronok di situ? Maka kalau ikut hadis yang pertama tidak boleh, kalau ikut hadis yang kedua boleh. Sedangkan kedua-duanya adalah khas, iaitu merujuk kepada satu lokasi khusus yang telah dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, para mujtahid tidak mendapati bahawa hadis yang pertama merujuk kepada satu situasi, manakala hadis yang kedua merujuk kepada satu situasi yang lain. Maka telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas, apabila si mujtahid mendapati situasi seperti ini, dua dalil yang bertembung, kedua-duanya khas dan tak jumpa jalan untuk mendatangkan dua situasi bagi setiap hadis, hadis pertama merujuk kepada satu situasi, hadis kedua merujuk kepada satu situasi yang lain, si mujtahid tidak mendapatinya, maka ketika itu dia tidak boleh berpegang dengan kedua-dua hadis tersebut, melainkan setelah dia mendapati ada dalil lain yang menguatkan salah satu di antara dua hadis tersebut. Dia panggil kaedahnya iza ta'arada tasaqata. Apabila kedua-dua dalil sudah bertembung dan tak jumpa cara untuk digabungkan, maka kedua-duanya akan gugur. Maksudnya gugur daripada dijadikan dalil untuk istinbat hukum. Melainkan dijumpai dalil lain yang menyokong salah satu di antara dua dalil tersebut. Dan kita juga telah meneliti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hattab dalam pertemuan yang lepas berkenaan dengan realiti fiqh. Macam mana pandangan para fuqaha, boleh tak boleh dari sudut beliau juga ada mengkritik berkenaan dengan kenyataan Imam Al-Mahalli dalam teks beliau, dikritik oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Dan kita hari ini saya tak pasti sama ada kita pernah baca ataupun tidak, iaitu pada teks yang berbunyi wa in ulimat tarikh nusikhal mutaqaddimu bil mutaakhir kama taqaddama fi hadis ziyaratil kubur. Saya tak pasti sama ada dah baca teks ini ataupun tidak, tapi tak apalah, sebagai dasar berhati-hati kita baca teks ini. Jadi kita akan mulakan pada hari ini dengan teks yang berbunyi wa in ulimat tarikh nusikhal mutaqaddim bil mutaakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i
qurratil aini lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin hala kaunihi syarihan li syarhil jalalil mahalli radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi 'ala al-waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin wa hadha huwa syarhun لمتن الورقات لإمام الحرمين الجويني رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال سيدنا الإمام الحطاب المالكي رضي الله تعالى عنه وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم fi hadithi ziyaratil kubur. Sekiranya tarikh diketahui, maknanya dua dalil yang kedua-duanya adalah khas dan kedua-duanya tidak ditemui oleh para mujtahid. Cara untuk menggabungkan kedua-duanya, maksud cara menggabungkan iaitu dengan dinyatakan bahawa hadis yang pertama contohnya merujuk kepada satu situasi, manakala hadis yang kedua sebenarnya merujuk kepada satu situasi yang lain. Kalau tak dijumpai cara tersebut, tetapi diketahui antara dua dalil itu mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka ketika itu kalau diketahui tarikh, diketahui sejarah dua dalil tersebut dari sudut mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka yang terdahulu di antara dua dalil tersebut akan dinasahkan disebabkan datangnya yang terkemudian. Jadi apabila dua dalil itu saling bertembung dan tak dijumpai cara untuk menggabung jalinkan di antara dua dalil, tetapi diketahui mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka yang perlu dilakukan adalah si mujtahid hendaklah berpegang dengan dalil yang paling terakhir. Kerana ketika itu kita akan mengambil konsep yang terakhir membatalkan ataupun menasahkan yang lebih awal. Kama taqaddama fi hadithi ziyaratil kubur, sebagaimana yang telah lepas di dalam membicarakan tentang hadis menziarahi kubur. Sebab kalau kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum pada awal iaitu pada awal zaman Islam, Rasulullah menghalang para sahabat daripada menziarahi kubur. Maknanya kalau di Mekah ketika itu, kubur yang terkenal adalah di Ma'la, iaitu di Al-Hajun ataupun Al-Hujun. Al-Hajun ataupun Al-Hujun, iaitu tempat perkuburan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakrin, Sayyiduna Abdullah ibni Az-Zubair bin Al-Awwam. Itu adalah kubur yang telah bersejarah, yang juga telah menyimpan jenazah para sahabat Nabi dan juga datuk nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah datuk Nabi, termasuklah bapa saudara Nabi, termasuklah nenda-nenda Nabi yang teratas. Jadi disebut dalam pada awal zaman Islam, Rasulullah tidak membenarkan para sahabat untuk menziarahi kubur, kerana ketika itu masyarakat Arab bila menziarahi kubur, mereka akan meratap, mereka akan menangis melampau-lampau dan mereka akan mengeluarkan ucapan yang tidak menunjukkan keredaan mereka terhadap ketentuan Allah. Jadi disebabkan para sahabat baru masuk Islam di kota Mekah, dalam keadaan mereka memerlukan pada peringkat awal tu memerlukan lagi pendidikan, tarbiyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi mengambil sikap untuk menghalang para sahabat daripada menziarahi kubur, kerana menziarahi kubur ketika itu membawa kepada tindakan yang mengundang kemurkaan Allah. Maka atas sadduz zara'i', menutup pintu yang membawa kepada kemungkaran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghalang para sahabat daripada menziarahi kubur. Namun setelah para sahabat lama bersama dengan Nabi dan sudah mendapat pendidikan yang baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk menziarahi kubur. Maka ketika itu kalau kita lihat secara zahir sudah berlaku pertemuan. Hadis yang Nabi melarang menziarahi kubur, dalam masa yang sama ada hadis yang menunjukkan Nabi meminta para sahabat menziarahi kubur. Dan bagaimana cara untuk menggabungkan di antara dua hadis ini, tidak dijumpai jalan. Kerana kedua-duanya merujuk kepada satu situasi, iaitu menziarahi kubur, tak kira apa kubur sekalipun.
Maka atas dasar itu, setelah diketahui mana yang dahulu, mana yang kemudian, maka para fuqaha memegang hadis yang terkemudian, iaitu keizinan untuk menziarahi kubur, dengan mengatakan hadis yang melarang seseorang daripada menziarahi kubur itu hadis yang lebih awal dan sudah dimansuhkan. Okey, selesailah kita membicarakan situasi yang kedua, iaitu sekiranya kedua-dua dalil yang bertembung itu kedua-duanya adalah khas. Hari ini kita akan masuk kepada situasi yang ketiga pula. Nak kata subhanallah, para mujtahid dalam meneliti suatu dalil bukan main lebih kurang, tetapi meneliti dia ni berada dalam kategori mana, dalil ini berada dalam kategori jenis apa. Kali ini kita akan lihat kategori yang ketiga, iaitu wa in kana ahaduhuma 'amman wal akharu khassan fayukhassul 'ammu bil khas. Sekiranya salah satu di antara dua dalil itu adalah am, iaitu ada lafaz am pada satu dalil. Jadi dua dalil katakan yang bertembung, lafaz yang ada dalam dalil yang pertama contohnya ada lafaz am. Manakala dalil yang kedua pula memiliki lafaz yang khas. Maknanya berlaku pertembungan, tapi bukan di antara dua dalil khas atau dua dalil am. Sebaliknya salah satu dalil adalah am, manakala satu dalil yang lagi adalah khas. Bertembung pula, saling bertembung di antara dua dalil ini. Sekiranya salah satu di antara dua dalil, itu kalau dua dalil, saya sebut tadi tak semestinya pertembungan mesti berlaku di antara dua dalil, bahkan mungkin berlaku pertembungan pada tiga dalil dan lebih. Tengoklah pada realiti dalil ketika itu dalam isu tertentu, dalam masalah fiqh tertentu, atau itu kalau berlaku pertembungan, adakah pertembungan itu di antara dua dalil atau tiga atau empat atau sebagainya, silakan, tak ada masalah. Tapi paling kurang ada dua dalil yang bertembung, sebab tidak dinamakan satu dalil bertembung dengan tak ada dalil. Mestilah pertembungan di antara dua paling kurang. Jadi salah satu di antara dalil itu adalah am, manakala dalil yang satu lagi pula adalah khas. Maka apa yang perlu dilakukan? Apakah yang perlu dilakukan ketika ini? Maka kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fayukhassul 'ammu bil khas. Maka dalil yang am, dalil yang memiliki lafaz am, akan dikhususkan dengan dalil yang khas. Sebab pertembungan di antara satu dalil am dengan satu dalil khas. Maka dalil yang am itu akan dikhususkan, iaitu dikecilkan skop umumnya, pada asalnya merangkumi semua keadaan, tetapi kali ini akan dikecilkan, iaitu dia merangkumi seluruh keadaan melainkan keadaan yang dinyatakan oleh dalil yang khas. Dalil yang khas yang menyatakan bahawa satu keadaan itu dibenarkan contohnya, manakala dalil am menunjukkan tidak boleh semua keadaan, maka dalil yang am itu kalau ikutnya merangkumi semua keadaan, ianya akan dinyatakan bahawa dalil yang khas itu akan mengecilkan skop dalil yang am. Ada pula peminat kita ni. Macam mana nak baca kitab ni? Mama ambil mah. Bismillah. Okey. Baik. Okey, kita akan lihat contoh yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Mahalli dan diubah suai juga sedikit dari sudut kalimah oleh Al-Imam Al-Hattab. Sebab sebagaimana kata para ulama, bil misal yattadihul maqal. Dengan sebab adanya contoh, maka ucapan akan lebih jelas. Suatu ucapan akan jelas apabila ada contoh. Okey, apa contoh? Ka haditsis sahihaini fima saqatis samaa'ul ushru wa hadithihima laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Okey, contohnya seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Hadis yang ada dalam dua kitab sahih. Hadis yang pertama bunyi, Fima saqatis sama'ul ushru. Pada
setiap apa sahaja jenis tanaman, apa sahaja tanaman yang sudah diairi oleh langit, iaitu diairi oleh air hujan, maka pada tanaman itu ada al-ushru, iaitu 1/10 daripada hasil tanaman yang wajib dijadikan sebagai zakat tanaman. Jadi kalau ikut dalam hadis yang pertama ini, yang hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada semua jenis tanaman yang sudah diairi oleh air hujan, maksudnya bukan diairi dengan usaha petani, sebaliknya memang semata-mata dengan air hujan, maka tanaman itu apabila menghasilkan buah, menghasilkan bijirin, hendaklah tanaman itu dikeluarkan daripada hasil mahsulnya sebanyak 1/10 untuk dijadikan sebagai zakat. Maknanya pemilik tanaman hanya boleh mengambil 9/10 daripada tanaman. Adapun 1/10 yang lagi itu bukan miliknya, sebaliknya milik asnaf zakat. Dan ada satu lagi hadis, yang hadis kedua ni pula bertembung dengan hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Apa hadisnya berbunyi? Laisa fima duna khamsati awsukin sadaqah. Tidak ada pada sebarang tanaman yang kurang daripada 5 wasak, maka tidak ada sedekah. Tidak ada sedekah. Maknanya tidak ada zakat bagi sebarang tanaman apabila tanaman itu menghasilkan bijirin. Contoh macam dia tanam kurma, akhirnya dapat buah kurma, tetapi hasil kurma daripada tanaman yang ada itu adalah kurang daripada 5 wasak. Saya pun dah terlupa satu wasak berapa. Wasak ni kiraan Allahumma salli ala Rasulillah, kiraan satu ketika dahululah. Contoh macam kita hari ini 5 kilo, 1 kg, 1 tan. Zaman Nabi itu digunakan wasak, rit dan sebagainya. Saya tengok kejap dalam kitab. Sebentar, tak teringat masa study untuk cek balik. Kita tengok dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah karangan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ada menghasilkan satu kitab yang namanya Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Kiraan berat dan juga kiraan panjang yang disebut di dalam kalam-kalam syariat, dalam kitab-kitab, dalam hadis Nabi. Jadi kita akan tengok baliklah realitinya berapa. Saya nak tengok kejap. Nakir, Al-Fatil, Al-Kila, Al-Ritl. Okey. Al-Astan, Al-Kayil, Al-Kila, Al-Mud, Al-Hafna, Al-Sa', Qist, Al-Harq, cari Al-Wasaq. Okey, jumpa dah. Okey, kata Syekh Ali Jum'ah, Al-Wasaq situna sa'an 'inda ahli al-Hijaz wa qad warada dhikru fil hadits syarif. Kemudian okey, hadisnya berbunyi an Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an laisa fi maduna khamsati awsukin sadaqah. Wa zada Abu Dawud wa Tirmizi wal wasaqu situna sa'an. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, ada khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan kadar wasak. Di sisi Hanafiyah, di sisi para ulama mazhab Imam Abu Hanifah, satu wasak menyamai 195 kilo, 195 kilogram. Tapi di sisi jumhur para ulama, itu di sisi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, jumhur para ulama mengatakan satu wasak menyamai pada hari ini 122.4. Jadi kalau kita kira balik 122.4 itu satu wasak.
kali 5 main 612 kilogram. Jadi 5 wasak menyamai 612 kilogram. Okay, saya nak catat kejap. Khamsat awsuq indal jumhur tusawi al-an bi 612 kilo. Okey, jadi 5 wasak di sisi jumhur para ulama akan menyamai 612 kilogram. Akan menyamai 612 kilogram. Kerana satu wasak adalah 122.4 kilogram. 122.4 kilogram. Jadi kali dengan 5, jadi dia akan membawa kepada 612 kilogram pada hari ini. Okey, alhamdulillah. Jadi kalau ikut berdasarkan kefahaman jumhur, hadis ini menyatakan apabila tanaman yang menghasilkan buah bijirin itu jumlahnya kurang daripada 5 wasak, iaitu kurang daripada 612 kilogram, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Tapi kalau tengok dalam hadis yang pertama, hadis pertama menyatakan apa sahaja tanaman yang sudah diairi oleh air hujan, hendaklah dikeluarkan 1/10 sebagai zakat. Maksudnya ada zakat. Maksudnya ada zakat. Zakatnya adalah 1/10. Tetapi hadis yang kedua menyatakan bukan semua tanaman yang kena ada zakat. Kalau kurang daripada 5 wasak, iaitu kurang daripada 612 kilogram, maka tidak ada zakat. Jadi bertembung. Satu hadis menyatakan semua tanaman, tak kira apa jenis tanaman pun, tak kira banyak mana pun hasilnya, kena dibayar zakat kalau diairi oleh air hujan. Hadis kedua pula ada ada unsur khas, iaitu tanaman yang kurang daripada 5 wasak tak ada zakat. Jadi bertembung, iaitu pada kalau petani tadi dia tanam kurma contoh, tiba-tiba dapat hasil kurmanya adalah 500 kilogram saja. Dia tengok-tengok hasil, ataupun kalau zaman di Malaysia ni katakan dia tanam padi dia yang terhasil tahun tu adalah 500 kilogram je. Jadi kalau ikut hadis yang pertama, dan kebetulannya dia tanam padi tadi, padi yang ditanam tu memang berpandukan air hujan semata-mata. Dia tak siram. Dia memang ikut air hujan semata-mata. Jadi kalau ikut hadis yang pertama, hendaklah dikeluarkan 1/10 daripada 500 gram tersebut sebagai zakat. 1/10 daripada 500 gram. 50 gram daripada 500 gram itu haram dia ambil. Sebaliknya hendaklah dia bayar kepada pusat zakat. Mai bagi kepada pusat zakat akan agihkan. 50 kilogram. Sebab 1/10 daripada 500 gram adalah 50 kilogram. Okey, maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau ikut hadis yang pertama, petani yang dia tanam padi ikut semata-mata air hujan, tiba-tiba dapat 500 gram, kurang daripada 5 wasak. Sebab 5 wasak adalah 612 kilogram, macam yang telah kita sebut sebentar tadi. 612 kilogram kalau ikut pandangan jumhur para ulama, termasuklah pendapat Al-Imam Syafi'i. Jadi kalau ikut hadis yang pertama, hasil tanaman padi yang berjumlah 500 kilogram padi tadi wajib dia bayar zakat, iaitu sebanyak 50 kilogram. Maknanya si petani tadi miliknya hanyalah 450 kilogram. 450 kilogram ikut dia nak jual, dia nak makan. Tapi 50 gram yang berbaki haram dia ambil untuk dirinya. Sebaliknya dia wajib memberikan kepada pihak kerajaan sebagai zakat. Ini kalau berpandukan hadis yang pertama. Tapi kalau ikut hadis yang kedua,
Oleh kerana tanaman dia kurang daripada 612 kilogram, iaitu kurang daripada 5 wasak, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat. Maka ketika ini si petani tadi wajib bayar zakat atau tidak? Dalam situasi padinya 500 kilogram, dia wajib bayar zakat atau tidak? Hadis pertama kata wajib, hadis kedua kata tak wajib. Jadi berlaku pertembungan secara zahir. Namun kalau kita tengok hadis yang pertama, dia merangkumi semua keadaan, iaitu berapa banyak pun hasil tanaman kena bayar 1/10 kalau tanaman itu diairi oleh air hujan. Kalau ikut hadis yang kedua pula, hanya ada zakat sekiranya hasil tanaman adalah 5 wasak. Jadi oleh kerana hadis yang kedua ada pengkhususan, iaitu kalimah 5 wasak. Manakala hadis yang pertama pula ada unsur umum, iaitu apa sahaja bilangan jenis berapa saja bilangan yang terhasil daripada tanaman tersebut hendaklah dibayar zakat. Oleh kerana satu hadis ada unsur am, iaitu pada kalimah fima itu fima, pada apa sahaja. Tak kira lah. Kalau ikut hadis pertama ni tak kira apa jenis tanaman, berapa banyak hasil, tak kira. Jadi ada unsur am pada hadis yang pertama dan ada lafaz khas pada hadis yang kedua, iaitu kalimah khamsatu awsuq, 5 wasak. Maka bila satu hadis am, satu hadis khas, maka yang khas akan mengecilkan umum yang ada pada hadis am. Jadi disebut di sini fayukhassul awwalu bitsani. Maka yang pertama, hadis yang pertama akan dikhususkan, iaitu dikecilkan skop umumnya. Kalau ikutnya semua keadaan, tapi kali ini kita kata bukan semua keadaan, kecilkan sikit, kita kurangkan sikit daerah umum yang ada pada hadis ini. Dikecilkan skop hadis yang pertama disebabkan ada hadis yang kedua, yang hadis itu berstatus khas. Apabila bertembung di antara dalil yang am dengan dalil yang khas, maka dalil yang khas akan mengecilkan skop umum yang ada pada dalil yang am. Jadi ketika ini dalil khas berperanan, dalil am juga walaupun sudah dikecilkan skopnya, tetapi dia masih berperanan. Kita bukan tolak hadis yang pertama, kerana kita kata hadis yang pertama ini adalah dalil pada semua jenis bijirin, semua jenis tumbuhan. Ikutlah, ada khilaf juga tumbuhan apa yang kena bayar zakat, itu perbahasan yang lain. Apa saja jenis tanaman, berdasarkan khilaf para ulama yang disebut dalam kitab fiqh, apabila jumlah hasil tanaman itu adalah 5 wasak ke atas. Maksudnya apabila 5 wasak ke atas, 612 kg ke atas, okey, hadis pertama akan menghukum tanaman tersebut wajib dibayar zakat sebanyak 1/10 kalau tanaman itu diairi oleh air hujan. Maksudnya hadis pertama tidak dibuang, tidak ditolak, tidak ditinggalkan. Sebaliknya, dia masih berfungsi, tetapi bukan pada semua keadaan, tetapi merujuk kepada keadaan selain keadaan yang disebut oleh dalil khas. Oleh kerana dalil khas menyatakan kurang daripada 5 wasak tidak ada zakat, maka dalil am setelah dikecilkan skopnya akan berperanan pada kewajipan zakat sekiranya hasil tanaman itu adalah 5 wasak ke atas. 5 wasak ke atas, maka wajib dibayar zakat. Maka dengan konsep at-takhsis, iaitu pengecilan skop dalil am tadi, kita telah beramal dengan kedua-dua dalil. Dalil pertama kita amalkan, dalil kedua juga kita amalkan. Sebab itu kata para ulama, al-amal aula minal ihmal. Al-amalu bid-dalilain aula min ihmali ahadihima. Beramal dengan kedua-dua dalil itu lebih bagus daripada kita menolak salah satu di antara dua dalil. Sebab kalau kita kata, okey, dua dalil ini bertembung, jadi saya pilih salah satu untuk beramal, satu lagi saya tak nak beramal, maka ketika itu kita sudah menolak satu dalil, sedangkan dalil itu masih boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi apabila kita boleh beramal dengan kedua-dua dalil, itu lagi bagus. Walaupun salah satu dalil akan berlaku pengecilan skop
daerah keumumannya. Kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam nak menjelaskan lagi perkara ini, kata beliau, sawaun warada ma'an atau taqaddama ahaduhuma 'ala al-akhar atau juhilat tarikh. Konsep iaitu dalil yang am yang bertemu dengan dalil khas, dalil am itu akan dikecilkan skop umumnya itu, tidak kira konsep ini akan diamalkan dalam semua keadaan. Kalau berlaku pertemuan di antara dalil am dengan dalil khas, tidak kira, sama sahaja, sama ada kedua-dua dalil itu datang serentak. Maksudnya kalau dikaji, katakan Nabi, katakanlah saya tak pasti sama ada ikut dalam zahir hadis tidak berlaku secara serentak, tapi katakan Rasulullah sebut dalam satu ucapan secara bersama. Ni tak berlaku tapi katakan Rasulullah menyebut seperti ini. Fima saqatis sama'ul ushru laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Katakan Nabi kata ayuhan nas isma'u. Para sahabat pun datang dengar Rasulullah sebut. Lalu katakan kita bayangkan, kita andai-andaikan Rasulullah sebut kepada para sahabat, laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah wa laisa fima duna katakan Rasulullah sebut gini, fima saqatis sama'ul ushru walaysa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Nabi sebut kedua-dua hadis ini dalam masa yang sama. Nabi kata dalam satu majlis, apa yang diairi oleh air hujan, maka hasil mahsul yang terhasil yang direzekikan oleh Allah hendaklah dibayar zakat sebanyak 1/10, dan sebarang hasil tanaman yang kurang daripada 5 wasak tidak ada zakat. Okey, itu kedua-duanya disebut oleh Nabi secara bersama dalam satu majlis. Katakan berlaku begitu. Tapi kalau kita rujuk dalam hadis, zahir riwayat para ulama menunjukkan dia disebut oleh Nabi dalam 2 majlis. Au taqaddama ahaduhuma 'ala al-akhar. Ini yang berlaku, iaitu salah satu di antara 2 dalil ini disebut oleh Nabi pada 2 masa yang berbeza. Ada yang dahulu, ada yang kemudian, dan katakan diketahui yang hadis pertama disebut pada tahun bila, hadis yang kedua disebut pada tahun bila, pada bulan bila. Katakan si mujtahid tahu, okey, hadis yang pertama berlaku pada tahun sekian, hadis yang kedua pula berlaku selepas tahun itu. Kalau kita tahu tarikh, atau aujuhilat tarikh, atau tidak diketahui antara 2 dalil ini, yang kita tahu ada dulu ada kemudian, tetapi kita tak tahu mana satu dulu mana satu kemudian. Jadi dalam 3 situasi ini tak kisah pun ada perbezaan dalam 3 situasi ini. Sama ada Nabi sebut secara dalam satu majlis atau Nabi sebut dalam 2 majlis dan diketahui mana satu dulu mana satu kemudian, atau diketahui Nabi sebut dalam 2 majlis tapi tak tahu mana satu dulu mana satu kemudian. Dalam 3 situasi ini hukumnya adalah sama sekiranya dalil yang bertembung itu adalah dalil am dan juga dalil khas, iaitu yang am akan dikecilkan umumnya oleh dalil khas. Okey, walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai pada situasi yang ketiga dari sudut pertembungan dalil. Situasi pertama, kalau kedua-dua dalil itu adalah am. Situasi yang kedua, kalau kedua-dua dalil itu adalah khas. Kita masuk yang ketiga tadi, kalau salah satu dalil adalah am dan satu lagi pula adalah khas. Kita masuk dalam situasi yang keempat bagi pertembungan di antara 2 dalil, kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Cuma di sini kalau kita tengok, Al-Imam Al-Hattab akan menukar kalimah yang digunakan oleh Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebab kalau ikut matan asal waraqat, Imam Al-Haramain sebut, wa in kana kullu wahidin minhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin. Itu asal matan al-waraqat. Tapi Al-Imam Al-Hattab, walaupun dalam mukadimah beliau mengatakan beliau akan menukar kalam Imam Al-Mahalli sekiranya beliau rasa perlu untuk ditukar. Rupanya bila kita cek dalam kitab ini dan kita lihat perbandingan dengan matan al-waraqat, tahulah kita bahawa Al-Imam Al-Hattab juga, kalau bagi beliau matan al-waraqat juga perlu diubah teksnya, beliau akan ubah. Contoh di sini, kalau asal matan waraqat, wa in kana kullu wahidin minhuma
amman min wajhin wa khasan min wajhin, beliau tukar wa in kana ahaduhuma. Kalau ikut asalnya kullu wahidin minhuma. Tapi ada beza ke? Sama je. Semua sama. Semuanya sama erti. Cuma Imam Al-Hattab mungkin memilih ahaduhuma sebab lebih ringkas. Kalimahnya hanya satu. Ahaduhuma. Atau kita kata dua kalimah. Tapi kalau kullu wahidin minhuma, dia jadi 3 kalimah atau 4 kalimah. Jadi lebih panjang. Jadi beliau ringkaskan matan dengan beliau menukar kalam Imam Al-Haramain Al-Juwaini daripada wa in kana kullu wahidin minhuma ditukar kepada wa in kana ahaduhuma. Qal wa in kana ahaduhuma amman min wajhin wa khassan min wajhin fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar in amkana dhalik wa illa uhtija ila tarjih. Ini situasi yang keempat, dan situasi ini agak dalam sedikit, iaitu kata Imam Imam Al-Haramain dengan sedikit perubahan matan oleh Imam Al-Hattab, kalau salah satu di antara dua dalil tersebut, masuk salah satu ni iaitu setiap satu di antara dua dalil tersebut. Maksudnya setiap satu di antara dua dalil tersebut ada am dari satu sudut dan ada juga khas dari satu sudut yang lain. Maknanya ada dua dalil yang bertembung. Dalil yang pertama ada padanya am dan khas. Maksudnya ada kalimah am, ada kalimah khas dalam satu dalil. Dalil yang kedua pun begitu. Ada unsur am, ada kalimah am, ada lafaz am dalam dalil yang kedua, dan ada juga lafaz am dalam dalil yang ada lafaz am pada dalil yang kedua dan ada juga lafaz khas pada dalil yang kedua. Maknanya setiap satu dalil memiliki lafaz am dan juga lafaz khas. Jadi kita tak boleh nak kata dalil yang pertama am, dalil yang kedua khas, atau kedua-duanya am atau kedua-duanya khas, kerana setiap satu dalil ada lafaz am dan khas. Dalil satu lagi pun macam tu juga, ada lafaz am dan khas, dan kebetulannya bertembung. Nak buat macam mana pula ketika ini? Lalu kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, fayukhassu umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka setiap unsur umum yang ada dalam setiap dalil, sebab setiap dalil itu ada lafaz am, maka setiap lafaz am yang ada dalam setiap dalil yang bertembung itu hendaklah dikhususkan, iaitu dikecilkan skop umumnya dengan sebab khusus atau yang ada pada dalil yang satu lagi. Maknanya apabila satu dalil ada lafaz am, setiap satu dalil ada lafaz am. Contoh gini, dalil pertama ada lafaz am, dia juga ada lafaz khas. Dalil kedua ada lafaz khas, dia juga ada lafaz am. Maka disebabkan bertembung di antara dua dalil ini, lafaz am yang ada pada dalil yang pertama akan dikecilkan umumnya oleh lafaz khas yang ada pada dalil yang kedua. Manakala lafaz am yang ada pada dalil yang kedua pula akan dikecilkan umumnya oleh lafaz khas yang ada pada dalil yang pertama. Maknanya setiap satu dalil ada lafaz khas. Maka khas yang ada dalam setiap satu dalil akan mengecilkan skop umum yang ada pada dalil yang satu lagi. Maksudnya dalil pertama ada lafaz khas. Maka lafaz khas yang ada pada dalil yang pertama akan mengecilkan umum yang ada pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua pun ataupun dalil yang kedua pun ada lafaz khas. Maka lafaz khas yang ada pada dalil yang kedua pula akan mengecilkan lafaz am yang ada pada dalil yang pertama. Jadi dia akan jadi bersilang begitu. Setiap satu dalil akan mengecilkan skop umum yang ada pada dalil yang satu lagi. Itu pun kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, itu pun kalau mampu, sekiranya mampu dibuat begitu, maknanya kita mampu untuk mengecilkan setiap umum yang ada dalam setiap lafaz
dan setiap dalil oleh lafaz khas yang ada pada dalil yang berlawanan. Itu kalau mampu. Kalau tak mampu, katanya kita buat begitu jadi cacah merba, terus bercanggah, terus istimbat hukumnya jadi kelang kabut, terus jadi salah istimbat hukumnya kalau kita guna konsep silang tadi. Kalau tak mampu untuk mengecilkan umum setiap satu dalil oleh khas yang ada pada dalil yang berlawanan, kalau tak mampu, maka kata Imam Al-Hattab, wa illa uhtija ila tarjih. Kalau tak mampu untuk digabungkan, maka memerlukan kepada tarjih. Maksudnya kalau dah tak mampu nak digabungkan, dia akan kembali kepada konsep yang pernah kita dengar sebelum ini. Idza ta'arada tasaqata. Kalau kedua-dua dalil sudah bertembung dan tak mampu nak dipisahkan pertembungan itu, maksudnya tak mampu kita nak cari jalan penyelesaian untuk mengalihkan dalil pertama dengan dalil kedua daripada bertembung. Sebaliknya yang kita jumpa hanya pertembungan sahaja. Kalau kedua-duanya sudah bertembung, maka gugurlah kedua-dua dalil tersebut. Maksudnya tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk istinbat hukum, melainkan kalau ada dalil yang ketiga yang menguatkan salah satu di antara dua dalil. Maksudnya kalau tak mampu nak digabungkan, kita akan pergi kepada memilih salah satu dalil. Dan pilih satu dalil mesti dengan dalil juga. Memang bukan main pilih ikut hawa nafsu. Okey, saya minatlah hadis yang pertama. Hadis yang kedua ni saya tak minat. Bukan macam tu. Sebaliknya, kita kena tengok dalil lain. Ada tak sebarang dalil sokongan yang menyokong salah satu di antara dua dalil yang bertembung tersebut. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita tengok contoh. Misalu ma yumkinu fihi takhsis. Kita akan tengok contoh yang pertama dahulu. Contoh bagi dalil yang setiap satu dalil ada lafaz am dan khas, dan kedua-dua dalil itu bertembung, tapi dalam masa yang sama boleh untuk dicari jalan penyelesaian untuk digabungkan. Ada satu keadaan nanti kita akan lihat juga kalau tak mampu untuk digabungkan. Kita masuk yang pertama. Rasanya kita hanya sempat yang pertama untuk hari ini. Okey, keadaan yang pertama iaitu contoh bagi pertembungan dua dalil yang mana setiap satu dalil ada lafaz am dan khas dan bertembung, tetapi boleh untuk setiap lafaz khas dalam setiap dalil itu boleh mengecilkan umum yang ada pada dalil yang berlawanan. Contoh dia apa? Misalu ma yumkinu fihi takhsisu hadithu Abi Dawud wa ghairihi. Idza balagal ma'u kullataini fa innahu la yanjusu. Ma'a hadis Ibn Majah wa ghairihi al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Contoh hadis adalah yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunan beliau dan juga yang diriwayatkan juga oleh ulama lain selain daripada Al-Imam Abu Dawud. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagal ma'u kullataini fa innahu la yanjus." Apabila air sudah mencapai dua kullah, maka air itu tidak bernajis. Apabila air sudah mencapai dua kullah, maka air itu tidak bernajis. Okey. Kita tengok sikit kullah dalam apa? Dalam kefahaman mazhab Imam Syafi'i itu pergi kepada berapa? Sekejap, saya tengok kejap. Masih lagi dalam kitab Al-Makayil wal Mawazin Asy-Syar'iyyah. Okey. Al-Mawazin Ad-Dirham, Ad-Dinar, An-Nawa, Al-Uqiyah, An-Nash, Al-Habba, Al-Qirat, Al-Qintar, Al-Zura, Katmir, Al-Naqi, Al-Fatih. Okey. Fatl.
Sebentar ya. Masing-masing mencari kejap ya. Kita nak biar pasti lalang. Masa study tak teringat nak ya. Tapi berkat bila kita baca sama-sama ni, maknanya kadang-kadang ada benda, tak terperasan masa kita nak study. Tapi alhamdulillah kita ingat masa membaca ya. Al-Makuk Al-Qullah. Dah jumpa ya. Al-Qullah kalau ikut kata Syekh Ali Jumaah, Al-Qullah Al-Jarratud Dakhmah satu tembikar yang besar tembikar yang dibuat daripada tanah liat yang besar itu asal pada kalimah qullah. Kalau kita pergi ke Al-Madinah tuan-tuan, ada satu macam muzium muzium dipanggil Matahaf Al-Madinah Al-Munawwarah, seingat saya namanya. Di situ dia buat replika contoh kepada qullah itu. Ya Allah, besar Mereka kalau kita nak seorang angkat, kalau penuh air, dah lah pertama tembikar tu daripada tanah liat besar betul macam tondram begitulah, lebih kurang besarnya. Dalam masa yang sama, kalau diisi air, maknanya orang yang betul gagah saja boleh pikul satu qullah Jadi qullah ini merujuk kepada tembikar besar itu Jadi satu qullah kata Syekh Ali Jumaah menyamai 250 ritl. 250 ritl orang Iraq Jadi di sisi jumhur para ulama ada beza jugalah Main satu qullah di sisi Imam Abu Hanifah menyamai 101.5625 kg pada hari ini Main di sisi Imam Abu Hanifah dan juga para fuqaha beliau, satu qullah di sisi beliau adalah menyamai 101.5625. Ini setelah disukatlah Dalam kitab-kitab lama tak disebut berapa kilogram, sebab kilogram ni timbul zaman sekarang. Tapi bila disukat kembali cara pengiraannya dan dilihat dengan realiti semasa, maka satu qullah di sisi Imam Abu Hanifah adalah 101.5625 kilogram. Tapi di sisi jumhur satu qullah lebih kurang bilangan beratnya iaitu satu qullah menyamai 95.625 kilogram. Okey, kita ambil yang jumhur lah, termasuk dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i. 95.625 itu satu qullah. Bila dua qullah kali dengan 2, jadi dia akan jadi 191.25 kilogram Okey, saya pun nak tulis, saya terlupa lepas ni kalau saya mengajar lagi kitab ni kita dah ingat Okey, jadi untuk catatan sahabat yang dirahmati Allah yang mengikut kelas ni, yang nak catat boleh dua qullah, jadi kita boleh tulis wal qullatan indal jumhur wal qullatani indal jumhur tusawi ataupun tusawiyani menyamai berapa tadi 191.25 sebentar menyamai 191.25 kilogram. Okey, alhamdulillah. Jadi dua qullah di sisi jumhur para ulama, termasuklah Imam Asy-Syafi'i wa minhum dua qullah di sisi para ulama kita ini adalah menyamai 191 kilogram. Okey, 191.25 kilogram 191.25 kilogram. Jadi kalau ikut dalam hadis yang pertama tadi, berdasarkan kefahaman jumhur, apabila air itu mencapai beratnya
mencapai beratnya 191.25 kilogram. Cuma saya tak pasti 191.25 kilogram air menyamai berapa liter air. Sebab biasa diorang sebut sama. Maksudnya 191.25 kilogram air menyamai 191.25 liter air. Wallahualam, saya terlupa dah matematik yang dalam tu ya. Dia tak ingat dah. Nanti bolehlah siapa-siapa yang kalau ada siapa yang ada penjelasan perkara ni boleh maklumkan. Cuma disebut di sini 2 kullah menyamai 191.25 kilogram. Jadi berat lah. Dia sebut berat. Jadi apabila air sudah mencapai berat seperti itu, maka kata Nabi fa'innahu la yanjus, maka air itu tidak akan bernajis. Jadi itu adalah mantuk. Itu yang disebut oleh Nabi. Cuma dalam satu dalil dia ada konsep mantuk dan mafhum. Mantuk iaitu apa yang disebut jelas. Mafhum pula yang dapat dipahami. Walaupun tak disebut tetapi dapat difahami daripada dalil. Dan mafhum ada 2 jenis, mafhum muwafaqah dan mafhum al-mukhalafah. Tak apa dah, itu perbahasan yang agak dalam. Cuma saya nak ambil mafhum mukhalafah bagi hadis ni. Maknanya kefahaman yang terbalik daripada hadis ni. Iaitu Nabi sebut bila air sampai 2 kullah dia tidak bernajis. Maka apa yang kita dapat faham? Kalau air itu kurang dari 2 kullah maka dia bernajis. Itu dipanggil mafhumul mukhalafah. Kefahaman yang terbalik, yang bercanggah dengan mantuk. Jadi bila Nabi sebut apabila air mencapai 2 kullah itu 191.25 kilogram, maka air itu tidak bernajis. Maknanya kalau air itu kurang daripada 191.25 kilogram, iaitu kurang daripada 2 kullah, maka air itu adalah bernajis. Ini adalah kefahaman yang dipahami daripada hadis yang pertama. Okey, kefahaman hadis ini dia bertembung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Ma'a hadis Ibnu Majah wa ghairihi, bertembung dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga selain daripada Al-Imam Ibnu Majah. Apa hadisnya? Al-ma'u la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air seluruhnya, al-ma'u, air seluruhnya tidak akan dinajiskan oleh sesuatu apapun. Tidak akan dinajiskan oleh sesuatu apapun, melainkan apa sahaja yang telah mengalahkan bau air, rasa air dan warna air. Okey, ada sahabat kita tulis kiraan liter dalam 193 liter, lebih sikit dari kiraan kilogram Ustaz. Ini sahabat kita iaitu saudara Hidayat Amir, dia sebut begitu. Terima kasih. Saya pun nak tulis juga lah. Okey. Kalau dalam web ni, dia web ni convert kilogram water to liter. Ini dalam web apa ni? Saya try tulis tak? 192 berapa tadi? Kullah 191 191.25. Kalau ikut yang dalam web orang putih lah, convertunites.com, dia tulis sama. Dia akan tulis sama. Dia tulis sama. Maknanya kalau ikut di sini, dia maklumkan 191.25 kilogram menyamai 191.25 liter. Okey. Okey, kita tengok yang web yang satu lagi pula. Calculate kilogram to liter. Okey, kita try sekali 191.25 191.25 calculate.
Rizab dia punya keputusan dia juga 191.25. Jadi kalau ikut yang difahami dalam kefahaman di web ni, dia menyatakan 1 kilo air bersama dengan 1 liter air. Okey. Okey. Kalau ikutnya semuanya akan kata sama ya. Wallahu a'lam. Kita pun saya pun tak pasti ya macam mana. Wallahu a'lam. Betul sahabat kita tanya, ustaz, kalau tap mandi di rumah sampai ke 2 kula. Tengoklah tap tu besar ke tidak. Kalau tap tu maknanya kita bila kita sukat air dia, kalau ikut yang kefahaman tadilah 191.5 kg sama dengan 191.25 liter air. Kalau sampai maknanya cukuplah 2 kula. Kalau tak sampai maknanya tak cukup 2 kula. Okey, wallahu alam. Kalau ikut di sini dia sebut samalah. Saya pun tak tahu dari segi matematiknya adakah konsep itu ada pengecualian ke, wallahu alam. Okey, tak apalah. Yang penting maknanya 2 kula menyamai 191.25 kg air. Jadi kita balik kepada hadis tadi. Kalau ikut hadis yang pertama, apabila air sudah mencapai 2 kula, itu mencapai 191.25 kilogram air, maka air itu tidak bernajis. Apa kefahaman yang kita faham daripada hadis yang pertama? Kalau air itu kurang daripada 2 kula, itu kurang daripada 191.25 kilogram air, maka air itu bernajis. Maka dia akan bernajis. Tetapi dia bertembung kefahaman hadis yang pertama ini, saya sebut kefahaman mafhum, dia bertembung pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, iaitu air tidak akan ada sesuatu pun yang menajiskannya. Maksudnya dia tidak akan bernajis dalam apa keadaan sekalipun. Melainkan apabila ada sesuatu yang mengalahkan bau air. Maknanya air tak berbau, elok bau dia, tiba dia sudah berbau disebabkan ada benda lain, ada najis masuk, najis itu mengalahkan bau air yang asal, atau najis itu telah mengalahkan rasa air. Air patutnya rasanya tawar begitu je, tapi kali ini sudah berasa lain. Air sudah dikalahkan oleh rasa najis, dan warna air juga sudah dikalahkan dengan warna najis. Elok air tak berwarna, masuk najis warna kuning, udah air jadi warna kuning. Jadi ketika itu barulah air bernajis. Jadi kalau air tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya, ia tidak bernajis. Maka kalau ikut hadis yang kedua ni, Nabi kata air tidak akan dinajisi oleh apa benda sekalipun. Maknanya tak kira dia 2 kulah ke, 1 kulah ke, 3 kulah ke, 10 kulah ke, hatta secebis air ke, maknanya tak ada sebarang kiraan. Tak ada sebarang kiraan berat bagi air untuk menentukan dia bernajis atau tidak. Jadi pada hadis yang kedua, dia ada unsur umum, iaitu semua jenis bilangan tidak akan menyebabkan air itu bernajis, kecuali kalau berubah sifat air. Jadi ada pengkhususan, kalau berubah sifat baru najis. Hadis kedua pertama pula, air itu kalau dia kurang dari 2 kulah, dia akan bernajis. Air itu kalau kurang daripada 2 kulah, dia akan bernajis. Kalau ikut kefahaman daripada hadis yang pertama, kalau air itu masuk najis, kurang daripada 2 kulah, serta-merta air itu akan menjadi bernajis, sekalipun ia tidak berubah baunya atau rasanya atau warnanya. Jadi inilah pertembungan yang akan
dilihat di dalam hadis yang pertama dan kedua. Maknanya dua hadis ini akan timbul masalah bagi katakan satu orang, tap mandi dia katakan, ataupun besen lah, besen tak sampai 2 kulah, besen kita beli tu tak sampai 2 kulah. Baldi lah contoh, baldi di rumah kita tu memang tak sampai 2 kulah. Katakan masa kita isi air, tiba-tiba cicak ataupun katakanlah ada tikus, dia masuk, dia lemah dan dia mati. Mati dalam kita punya air baldi tu. Dia baru mati, mungkin baru 2-3 minit mati lemas. Kita nak celuk air, tadi tak ada tikus ni, mari tikus, tengok tikus tu dah mati. Maksudnya dia dah jadi bangkai adalah najis. Air pula kurang daripada kulah. Kita pun bau air, tak ada bau apa. Warna still warna biasa. Lepas tu kita sebab kita nak pastikan air tu bernajis tu, kita rasa sikit. Bukan telan lah, sekadar rasa je. Okey, rasa pun rasa air biasa, tak ada pun rasa macam rasa payau ke, tak ada. Maka ketika itu, adakah status air yang kurang dari 2 kulah yang dimasuki oleh bangkai tikus dalam keadaan tidak berubah bau atau rasa atau warnanya, adakah air ini masih tahir mutahhir, masih lagi mutlak, atau dia sudah bertukar menjadi air yang bernajis? Kalau ikut hadis pertama mengatakan kalau air sampai 2 kulah dia tidak bernajis. Maksudnya kalau kurang daripada 2 kulah, bernajis kalau dimasuki najis. Walau tak berubah bau, rasa dan warna. Itu kefahaman hadis yang pertama. Tapi kalau ikut kefahaman hadis yang kedua, air kalau tak berubah bau, rasa dan warna, dia tidak bernajis. Maksudnya air ini kurang daripada 2 kulah. Tetapi tak ada pun perubahan pada sifat air. Baunya masih bau air, rasanya rasa air, warnanya warna air. Maka kalau ikut hadis yang kedua, hadis air dalam baldi saya tadi masih dianggap sebagai air yang suci. Jadi kalau ikut hadis pertama, kena buang dah air tu, tak boleh guna wuduk dah. Kalau ikut hadis yang kedua, tak ada masalah nak wuduk ke, nak mandi junub guna air tu pun tak ada masalah sebab air itu masih suci. Maka berlakulah pertembungan di antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua. Okey, sekarang ni pukul 12.13. Saya kira mungkin saya telah mengambil masa. Jadi saya tinggalkan sementara tuan-tuan dengan contoh ini, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk di dalam macam mana dua hadis yang bertembung, dan setiap satu hadis tu ada lafaz am, ada lafaz khas. Kalau kita tengok dalam hadis yang pertama ni, kalau kita tengok sambungan ni sikit lah. Dia kata fal awwalu khasun fil kullatain. Dalil yang pertama, idza balagal ma'u kullatain fa innahu la yanjus. Dalil ini adalah khas. Ada lafaz khas pada kalimah kullatain. Maksudnya dia telah sebut 2 kullah, maka dia ada unsur, dia ada lafaz khas di sini. Tapi dalam masa yang sama, dia juga ada lafaz am. Dia kata amun fil mutaghayyiri wa ghairihi. Dia akan bersifat umum pada air yang berubah atau tidak berubah. Maksudnya bila air sudah mencapai 2 kullah, maka air tidak bernajis. Maksudnya air kalau sudah sampai 2 kullah, maka dia tidak bernajis. Maksudnya la yanjus fi ayyi hali minal ahwal. Tidak akan air itu menjadi bernajis pada semua keadaan. Maka kalimah la yanjus, lafaz ini lafaz am. Tidak akan bernajis air kalau sudah mencapai 2 kullah. Tak kira, kalau ikut kefahaman daripada umum hadis ini, tak kira air itu berubah ke, tak berubah ke. Air katakan 10 kullah masuk bangkai lembu, berubah air bau, rasa dan warna. Kalau ikut hadis yang pertama, secara kefahaman zahirnya, hadis ini mengatakan air itu tidak bernajis sama sekali sebab dia sudah mencapai 2 kullah. Dia ada kalimah am pada hadis ini, iaitu fa innahu la yanjus. Tapi hadis yang kedua pula kata al-Imam al-Mahalli wathani khasun fil mutaghayyir. Hadis yang kedua pula dia ada lafaz khas, iaitu pada perubahan, iaitu pada ucapan ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Inilah khasnya, iaitu melainkan kalau sudah ada perubahan, sudah ada perubahan. Jadi kalau sudah ada perubahan pada air,
maka dia adalah bernajis. Maka ada unsur khas di dalam hadis yang kedua. Tetapi hadis yang kedua ni pula dia juga ada lafaz am, iaitu disebut amun fil qullataini wa ma dunahuma, iaitu hadis ini akan dia memiliki unsur am pada 2 kullah dan lebih atau kurang daripada 2 kullah. Sebab Nabi sebut al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air tak kira apa, air seluruhnya. Tidak kira sama ada air itu 2 kullah, 3 kullah atau kurang dari 2 kullah, dia tidak akan bernajis. Air tidak bernajis dalam apa keadaan sekalipun, kecuali satu keadaan saja, iaitu kalau berubah bau, rasa dan warna. Jadi setiap satu dalil itu ada lafaz am, ada lafaz khas. Dalil pertama pun macam tu, dalil kedua pun macam tu, dan 2 hadis ini sebagai contoh dia akan bertembung pada satu keadaan, iaitu apabila air kurang daripada 2 kullah, tiba-tiba dimasuki najis, tiba-tiba tidak pula berubah bau atau rasa atau warnanya. Sebab kalau ikut hadis yang pertama, kalau kurang daripada 2 kullah, bernajis. Kalau tak berubah bau, rasa dan warna pun bernajis. Tapi kalau ikut hadis yang kedua pula, oleh kerana tidak berubah bau, rasa dan warna, maka dia tidak bernajis. Jadi di sinilah pertembungan di antara 2 dalil, yang setiap satu dalil ada unsur am dan khas, dan dalam masalah yang sama bertembung. Lalu bagaimana jalan penyelesaian yang akan difahami berdasarkan kaedah setiap yang khas akan mengkhususkan am dalil yang sebaliknya. InsyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Jadi dengan ilmu usul fiqh ni kita tahu, bukan senang juga nak istinbat hukum. Sebab itulah dalam ilmu usul fiqh diajar, kalau kamu mendapati satu hadis seakan-akan bercanggah dengan pegangan imam mazhabmu, maka yang dipegang adalah pandangan yang dikeluarkan oleh imam mazhabmu. Sebab seorang mujtahid sebelum dia nak mengeluarkan pandangan fiqh, dia telah meneliti setiap dalil ini dengan begitu dalam. Contoh kita nak faham situasi ni pun dekat sejam. Tu baru kita benda dah ada, kita sekadar nak faham. Itu pun mengambil masa 1 jam lebih kurang untuk memahami konsep ini. Jadi setiap mujtahid itu, apabila dia kata halal, dia kata haram, kalau kita dapati dalil dalam hadis tak macam yang Imam Syafi'i sebut pun, kita kena berpegang dengan kalam imam kita, kerana bukan untuk menolak hadis, tetapi seorang imam itu sudah mengkaji hadis yang seakan-akan bercanggah dengan pandangannya, kerana dia telah meneliti semua dalil yang dia miliki. Lalu akhirnya setelah dibuat kajian dengan terperinci, kalau berlaku pertembungan, dia nak fikir nak buat macam mana apa semua, akhirnya yang terakhir untuk mudahkan kita, dia pun begitu terus hukum halal, haram. Dia sebut macam senang, tapi sebelum dia nak sebut halal dan haram itu, mungkin berhari-hari dia bergelumang dengan kajian terhadap dalil-dalil syarak sebelum nak menyatakan sesuatu hukum. Mungkin berhari-hari, mungkin berbulan-bulan untuk memahami apakah keinginan syarak daripada pertembungan dalil-dalil tersebut secara zahir. Wallahu ta'ala a'la wa'lam. Alhamdulillah. Okey, ada sahabat kita tanya, yang masuk bangkai najis kalau air kurang 2 kullah kira najis ke? Ini dah perbahasan fiqh. Ini sudah perbahasan fiqh. Dalam kita punya kelas ni, kita bukan kelas fiqh, kita adalah kelas usul fiqh. Jadi semua contoh-contoh yang dibawa hanya untuk menjelaskan kaedah. Jadi kalau soalan ini ingin ditanya, dia hendaklah ditanya dalam kelas fiqh. Cuma dah ditanya, saya sebutlah, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau air kurang 2 kullah masuk najis, terus serta-merta air itu adalah air yang bernajis. Maksudnya kalau air dalam besen masuk bangkai, kena buanglah air itu sebab dia sudah bernajis. Cuma yang kita bincangkan panjang lebar tadi ni, kita meneliti dengan lebih dalam, iaitu bagaimana seorang mujtahid akan melakukan tindakan sekiranya mereka mendapati 2 dalil saling bertembung dan setiap satu dalil ada unsur am dan khas secara serentak. Okey, walhamdulillah, terima kasih kepada saudara Amirul. Jadi
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang mengikuti. Moga-moga ada kebaikannya, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih lagi di dalam contoh dalil yang bertembung, iaitu dalil yang membicarakan air yang kurang daripada 2 kullah yang dimasuki najis. Apakah pendirian para fuqaha kita di dalam memahami 2 dalil tersebut. Wallahu taala alam. Insya-Allah pertemuan akan datang kita akan masuk pada ucapan yang berbunyi fayukhassu umumul awwali bi khususi tsani fayuhkam bi annal kullatain tanjusu bit taghayyur. Wallahu taala alam. Terima kasih kepada semua yang bersama, semoga dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.